warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni kita kembali lagi dalam FB Live Awakening Cruise. Yeay. Sebelum ni kita saksikan panel-panel yang dah biasa kita lihat. Hari ni kita bawakan lain daripada yang lain. Okay, kita jumpa panel yang pertama. Assalamualaikum Nurzeha Idris. Waalaikumsalam. Hai. Okay. Dengar kan? Hai. Dengar. Okey. Yang kedua, kita jumpa Nur Ashikin Azami. Hai. Waalaikumsalam. Okey, hari ni kita bawakan dua panel jemputan dan saya sendiri rasanya macam nak jadi panel juga. Tak adalah. Okey, apa tajuk kita hari ni sebenarnya ni? Tajuk kita adalah The Gadis. Betul ke gadis ni complicated? Tengok gaya macam majoritinya akan cakap ya, tapi kita bawakan gadis-gadis sendiri. Betul ke? Saya dah tak gadis dah kot lah ya. Dah puan. Kenapa? Okey. Sebelum saya mulakanlah bertanya dengan dua panel ni, apa kata kita berkenalan dulu serba sedikit. Tadi kita dah say hi je. Sekarang kita perkenalkan diri panel yang pertama tadi. Siapa? Nurzeha Idris. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua. Okey, saya Nurzeha binti Idris. Lagi saya nak cakap apa Nak kenalkan apa lagi? Ya, moderator saya nak tanya apa lagi? Saya tak tahu nak cakap apa. Cik Zeha, saya difahamkan Cik Zeha, anda merupakan seorang tunggal perempuan dalam adik-beradik. Dalam adik-beradik saya. Betul ke tidak? Ya, betul. Jadi mungkin nampaklah sedikit perbezaan macam mana seorang perempuan bersama abang-abang dan adik lelaki yang lain. Jadi nanti dulu. Saya simpan dulu. Sabar, simpan dulu soalan. Kita tanya tu. Kenal dulu dengan panel kedua. Okey, panel kedua. Ashikin Azami. Assalamualaikum. Perkenalkan diri anda. Waalaikumsalam. Lagi apa salam tak tahu apa kali aku nak ulis. Hai, nama saya Nur Ashikin. Biasa kat sekolah. Pula. Biasa orang panggil Shi. Hai Shi. Maaf ya ada gangguan je. Apa lagi? Saya berumur 25 tahun. Belum berkahwin. Wah, macam jadi pemikiran saya menyokong orang yang belum berkahwin lah. Okey, tu je kot. Okey, Zeha sudah, Shi pun sudah. Saya lupa saya belum perkenalkan diri. Okey. Nama saya seperti yang kalau sebelum ni orang lelaki ramai panggil saya Syam lah. Kawan-kawan sekolah, kawan-kawan universiti lelaki ramai panggil saya Syam dan perempuan panggil saya Mimi. Jadi kurang lagi bersuluh nama saya adalah Syamimi. Okey, berbalik kepada tajuk kita hari ni. The Gadis. Adakah gadis ini complicated? Saya nak minta pendapat lah. Macam mana dengan saudari Zeha, memandangkan dia seorang je perempuan dalam adik-beradiknya. Apa pendapat Cik Zeha ni? Adakah betul gadis ini complicated? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya as perempuan adik ataupun kakak dalam adik-beradik yang mana saya ada 5 orang lelaki dan saya seorang perempuan. So nak kata perempuan ni complicated tu tak juga sebenarnya sebab kadang-kadang lelaki pun ada complicated dia. Contoh dia macam lain orang, kita memang tahu kan, lain orang lain sifat dia. So mesti akan ada dalam diri seseorang tu dia punya perangai tersendiri. So perangai tersendiri tu yang akan jadi complicated ataupun tak. Itulah pendapat saya. Jadi adakah Cik Zeha sendiri bersetuju dengan statement ni? Soalan ni adakah gadis 50-50. Sebab saya duduk dalam lelaki dan saya sendiri perempuan. So saya rasa macam perempuan 50% dia complicated, lelaki pun ada complicated dia. Okey, itu pandangan Cik Zeha menarik sebab dikelilingi dengan adik-beradik lelaki jadi 50-50.
Macam mana pula dengan saudari Ashikin Azami ni? Adakah sama 50-50 ataupun memang perempuan ni memang complicated? Silakan, macam mana tu? Okay, soalannya apa? Adakah gadis tu betul ke tak complicated kan? Ya, betul. Saya rasa memang complicated. Tapi bukan semua tau. Maksudnya pilihan seorang perempuan tu, dia nak jadi complicated ke dia nak jadi tak complicated. Maksudnya ada perempuan yang complicated, ada perempuan yang tak complicated, dia just easy and simple. Tapi tak semua perempuan complicated. Siapa yang cakap semua perempuan complicated tu, saya tak setuju dengan statement tu. Saya rasa tu je kot. Wow, nampaknya dua gadis ini tidak bersetuju. Bukanlah tidak bersetuju sepenuhnya, tetapi orang kata 50-50 juga. Pandangan Ashikin Azami tadi pun macam 50-50 juga. Bergantung kepada pilihan wanita tu sendiri. Adakah dia nak go easy ataupun dia nak pergi ke complicated. Jadi macam saudari Ashikin, apa contoh-contoh wanita yang complicated tu yang pernah jumpa, macam kawan-kawan ke ataupun diri sendiri punya pengalaman? Okay. Kalau saya kan, contohlah saya bagi diri kita dulu lah. Kita sebelum nak cakap orang, kita mesti cakap kat diri kita dulu kan. Contohlah nak pergi sekolah kan. Nak pergi sekolah, saya kan mengajar kat sekolah. Kalau nak pergi sekolah tu nak pilih baju apa, buka almari kan. Punyalah banyak baju aku. Tapi, mesti rasa macam tak ada baju tu lah. Rasa macam kena beli baju baru. Itu perkara biasa semua perempuan rasa tu. Ya. Tak, sebab apa? Minggu lepas dah pakai dah baju tu. Tak kau nak pakai lagi minggu ni. Nanti orang cakap tak ada baju lain ke? Tu dia fikir dia macam tu tau. Dengan tudung sekali, tudung. Dia kata aku ni minggu ni dah 2 kali dah tudung biru ni. Masih tudung biru je. Nanti orang cakap tak ada duit aku nak beli. Lepas tu, okay, kalau untuk ibu mengandung kan, contohlah, saya pernah baca ni, dia bila kita pregnant, kita mestilah mengidam kan. Saya tak ada pengalaman, biasanya saya cuma tengok pengalaman orang lah. Bila mengidam, mestilah nak makan apa-apa ke. Dia tak cakap kat suami dia direct tau, dia cuma contoh dia nak makan McD. Abang, McD buka tak? Kan? Masa bayang kalau suami dia jawab, buka je, kenapa? Tak ada apalah. Sebab nak merajuk kan, sebab tak faham. Kenapa dia boleh je cakap nak makan McD lah. Macam McD, sebab McD tu of course lah buka 24 hours kan. Itulah contohnya. Saya rasa banyak sangatlah complicated dengan berkias-kias, tidak berterus terang. Yeah. Kalau kita tengok biasanya berbeza dengan lelaki kan, lelaki dia direct je. Perempuan ni kadang-kadang dia pusing tu terlampau jauh sampai lelaki tak faham, betul? Betul. Okay. Tapi itu memang masalah kita semua kot perempuan. Sebabnya ayah saya sendiri pun cakap, ya Allah tak ada baju dia, sedangkan baju tu dah 2-3 almari penuh dah. Sampai dah tak muat dah kan. Tapi pendapat saya sebenarnya kita bukan tak ada baju. Cuma untuk situasi nak pergi ke satu majlis ni, kita perlukan baju yang macam ni. Baju ni alamak sesuai lah nak pergi majlis ni. Itu yang menyebabkan tiba-tiba waktu tu tak ada baju. Sebenarnya tak ada baju yang sesuai. Itulah pandangan saya. Tapi macam mana pula dengan Zeha? Saya rasa macam mana? Ke ada benda yang lagi complicated sebenarnya? Okay, perempuan ni kan, dia bila mana complicated ni, kita senang kata perempuan ni sensitif cepat. Okay, contoh je kan, kalau dalam ya, saya perempuan, saya tulen, jangan risau. Okay. Bukan Abang S kan? Bukan, saya perempuan betul, jangan risau. Okay, apa yang saya cuba maksudkan dalam daripada konteks sensitif ni, okay, kita ambil benda yang contoh terdekat lah, bila kita berkawan. Perempuan ni perasan tak kalau dia berkawan, dia terasa dengan seorang kawan dia tu, dia akan bergaduh terpanjang tau. Lama sangat dia bergaduh. Tapi kalau kita perasan,
lelaki, lelaki ni dia kasar sikit lah, sama ada dua keadaan, dia bertumbuk ataupun dia bercakap macam kau macam ni, dia lepas apa dia nak, tak sampai 5 minit dia boleh boleh lepak stable. Perempuan takkan terjadi. Macam tak ada apa jadi. Betul. Kalau perempuan, even dia dah maafkan, dia akan biasa dengarkan perkataan perempuan macam ni. Memaafkan itu mudah, melupakan itu sukar. Ya, kamu bermada lagi betul. So kat situ pun memang saya dah dapat. Saya tak kata nampak complicated. Tiba-tiba cakap tak kata perempuan complicated, but still lelaki pun ada complicated dia. Contohnya kalau sebab saya seorang perempuan, abang-abang, contoh abang sulung, dia suka sayur. Nombor 2 dia suka benda yang bergoreng. Nombor 3 suka western. So kita nak masak apa? Untuk kita ni perempuan macam memerah otak tiap-tiap hari supaya nak tempoh PKP ni sampai bulan Ramadan ni, kita memerah otak fikir nak isi perut lelaki. Lelaki senang order. So itulah pendapat saya. Kenapa tu perempuan sukar memaafkan tu? Memaafkan tu boleh tapi melupakan tu tak boleh. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia more kepada dia bersifat pura-pura kot. Sebab dia tak lepaskan habis. Contohlah macam saya dengan Syikin kalau bergaduh kan. Saya geram dengan Syikin, tapi bila Syikin dah minta maaf, saya tak bagi tahu Syikin apa yang saya tak puas hati dengan dia. So macam mana dia nak perbetulkan apa yang kesilapan dia buat tu kan? Perempuan ni dia lebih ada lagi rasa tak puas hati lah. Dia pun sebenarnya tak faham apa dia nak. That's the problem. Tu yang memang paling complicated tu kalau tak faham. Ya, betul. Dia pun tak faham dia sendiri. Betul. Habis kenapa perempuan ni dia tak berterus terang je? Sebab dia tak faham diri dia. Bukan sebab dia tak faham. Kadang-kadang dia tak nak berterus terang tu sebab dia nak orang tu faham dia. Itu satu tau. Yang kedua, dia nak perhatian orang. Maksudnya ataupun yang ketiga nak bermanja-manja lah. Contoh kalau dengan suami kan, Puan Syamimi dah kahwin tu, ada kan pengalaman. Kalau kita nak bermanja dengan suami kan, dia bagi sikit je. Contohlah apa, dia macam nak makan tadi kan, takkanlah cakap nak makan yang macam tak ada surprise lah, macam tak ada tricky. Kalau bagi scene tu macam escape room sikit. Lagi satu, dia ni tak nak terus terang sebab dia lebih kepada menjaga hati orang. Dia rasa macam kalau aku bagi tahu nanti dia tak nak kawan aku ke, kalau aku bagi tahu dia nanti tak nak cakap dengan aku ke, nanti aku jalan seorang-seorang. Dia akan memikirkan benda-benda macam tu. Ya, lelaki dia biasa tak berapa nak fikir perasaan orang. Betul. Tapi bagus juga. Dalam satu dalam on the other side, bagus juga berterus terang sebenarnya. Nak daripada segi hubungan lah. Ada pengalaman. Tak, betul kan? Betul kan? Betul tak Puan Syamimi? Ya, betul. Itu memang sangat penting. Macam ni pengalaman sendirilah satu memang saya setujulah kenapa perempuan ni dia lebih menjaga hati, lebih beremosi. Itu memang fitrah seorang wanita. Dia menjaga hati. Kalau saya yang takutlah nak bagi tahu, takut dia ni terasa macam tu. Tak apalah, diam je lah. Itu memang jenis saya. Tentang komunikasi ni dia memang sangat penting tahu. Bukan setakat perempuan saja, lelaki pun kena komunikasi juga. Komunikasi tu penting. Sebab macam kita dalam rumah tangga kan, memang kena selalu komunikasi. Orang kata kita berkenalan lah 8 tahun ke, berapa tahun ke sebelum kahwin. Waktu kahwin baru kenal betul-betul dia tu macam mana kan. Jadi kalau macam saya dengan suami, kita ingat dia simple je tau. Yang kisahnya masa hari first sahur tu kita sahur dengan nasi. Rupanya lepas makan nasi tu dia muntah-muntah, tak biasa makan nasi. Tapi dia tak bagi tahu, dia pun menjaga hati juga. Sebab tak nak risaukan kita kan. Tapi bila dah hari keempat ni, dah
hari keempat kenapa pula tiba-tiba baru dibagi tahu. Sebenarnya hari tu dia muntah-muntah lepas makan nasi tu. Tak biasa makan nasi. Ya Allah, tak bagi tahu. Jadi kita pula yang pening tau. Aku ni besok nak masak apa pula, nak sediakan apa. Jadi kena banyak tanya. Memang kena banyak tanya. Kalau dengan suami ni memang kena banyak tanya lah. Sebab kita nampak dia simple tapi terlampau simple pun payah juga kan. Jadi gitulah. Perempuan memang macam tu kot, jaga hati, tapi lelaki pun jaga hati juga. Habis tu suami puan macam ni makan apa sahur? Ibu aku nak tahu. Tak adalah nak tahu. Lain pada yang mampu tak makan nasi. Kata kan je. Dia lebih kepada kudapan lah sebenarnya. Dia kalau kami berdua ni memang jenis tak makan banyak kalau nasi ni. Jadi macam kita nak masak pun jadi risau tau. Tak habis lah, apalah, sayang benda tu. Jadi tak tahulah aku yang complicated ke laki aku yang complicated ni kan. Dua-dua mungkin. Cuma dia lebih apa dia? Dua-dua complicated Aduh ya, tapi kita ikut je lah sebab kita jenis selamba je. Dia pun jenis selamba je, tapi bila dalam last tu macam baru bagi tahu, oh sebenarnya yang ni, tak makan tu macam tu lah. Jadi okey je lah, banyakkan komunikasi, budi bicara. Jadi apa yang suami saya makan, kudapan, roti ke, kalau ada biskut macam tu. Dia lebih pada air sebenarnya, minum air je. Itu saja. Dah aku pula jadi panel kan. Sabar. Aduh. Okey, ada pendapat yang mengatakan perempuan ni dia asyik kena betul je. Kenapa? Bagi anda berdua kenapa perempuan ni macam dia fikir yang asyik perempuan je betul lah. Perempuan mesti betul. Okey, kita nak mula dengan siapa ni? Siapa yang volunteer ni? Sehat dulu. Okey, boleh. Okey, Sehat. Okey, perempuan ni dia bagi saya lah, kalau saya pun saya memang suka rasa saya betul. Okey, sebab apa? Sebab kita bukan nak orang mengiyakan apa kita cakap. Kita tak ada masalah orang nak mengutarakan dia orang punya pendapat. Tapi kita nak orang kata, betul lah tu. Kita nak macam orang setuju dengan kita and then baru dia orang boleh explain. So kat situ macam win-win situation juga sebenarnya. Sebab bila mana kita cakap tak habis, tiba orang dah silent kita punya cakap kan. Lepas tu perempuan akan rasa macam dia tak didengari. Dia macam, kau tak nak dengar apa aku punya pendapat. Dia kan rasa macam tu lah. Mulalah nanti dia timbul pelbagai andaian yang tak semena-mena dia boleh macam terfikir. Kebanyakannya macam tu lah. Sebab saya sendiri pernah rasa macam tu. Macam tu Kalau Siti pula macam mana? Sebab apa rasa perempuan selalu betul kan? Tengok mak kita selalu betul tak? Betul. Mak kita selalu betul. Sebab kan, saya rasa kan itu sebab psikologi dengan environment kita lah. Kita dari kecil kita rasa apa-apa kita mesti look up to kita punya mak kan. Apa-apa mak kita tu. Betul juga mak aku cakap. So bila kita pun perempuan, bila kita dalam satu discussion kita rasa kita pun betul. Sebab aku perempuan, aku tahu semua benda. Macam tu lah. Yes, betul. Lagi satu kan, saya boleh, ini macam pengalaman saya sendiri sebab saya ada macam dengar lah daripada orang-orang yang cakap perempuan dia tak boleh duduk dengan mak mertua, tak boleh duduk dengan mak mertua tau. Sebab bila mana dia macam ada dua bos dalam satu rumah. Dia macam lelaki kena dengar satu bos je. Faham tak? Dia bukan nak kata lelaki kena dengar cakap perempuan, tapi dalam rumah tu kena ada seorang je perempuan yang boleh dia punya suara, dia punya pendapat je kena dengar. Faham tak? Kalau merata dengan mertua duduk satu rumah, problem. Kebanyakannya macam tu. Ya, betul. Dia sebab perempuan kalau dengan mak sendiri, macam mana pun dia akan yalah. Yalah. Dah haka. Wah, tapi itu mungkin susah bagi pihak lelaki kot. Kalau saya dengan mak mertua, alhamdulillah semuanya macam okey je kan, mak mertua pun sangat support. So, belum lagi ada situasi-situasi begitu, tapi mungkin akan terkesan dekat pihak lelaki sendiri, antara suami ni antara isteri dia ke atau mak dia kan. Itu nanti kita kena tanya lelaki lah.
Betul? Okay, kita ada sedikit soalan daripada viewer kita kat FB ni. Laki ke perempuan Soalan tanya dia, tu? kenapa, yang tanya tu lelaki. Kenapa perempuan banyak soalan pelik? Kenapa perempuan banyak soalan pelik? Pelik ke? Okay, Zeha, macam mana? Apa pendapat? Okay, macam saya cakap tadi, perempuan okay, macam saya dan she pun ada cakap juga sebelum tadi. Perempuan, dia suka tanya benda pelik untuk orang faham dia. Dia jadi tak suka berterus terang. Dia suka main puzzle. Perempuan dia suka main puzzle. Sebab apa? Sebab dia takkan straight to the point. Macam lelaki, dia kata, okay, nak pergi main futsal malam ni. Dia direct. Macam perempuan, okay, contohlah macam saya kalau nak cakap dengan ayah nak keluar, Abah, hari Sabtu ni kan, kawan-kawan ada buat open house, contoh kan. Ada buat open house. Lelaki dia tak faham. Dia akan cakap, Datu? Dia kata, so? Dia kata macam, so boleh ke kalau nak pergi? Ada tak sebelum kita cakap boleh ke nak pergi tu, kita akan cakap kat sana tu ada ramai perempuan yang pergi, ada sebut. Yelah. Lepas tu lelaki takkan faham. Dia kan lepas tu tak faham. Macam dia tak sampai. Kita punya point tu nak sampai dekat kefahaman lelaki tu memang berliku-liku. Faham tak? Betul. Pusingan dia terlampau jauh untuk sampai ke tujuan perempuan dia memang Oops. Dia jawab tu jurah perempuan. Tiba-tiba terkonak. Memang complicated perempuan. Okay, saudari ada pendapat tak pasal kenapa perempuan ni banyak soalan pelik? Ke atau macam okay je, tak ada apa-apa pun nak komen ke? Ada apa-apa nak komen tak? Komen. No comment. Okay. Kalau macam tu saya Adalah tak sebenarnya macam dia cakap tadi lah. Kita tanya supaya orang lain tu faham apa yang kita nak. Soalan kita tu untuk kembali balik kepada kita. Sebab tu pelik. Macam aku nak juga dia faham aku. Aku nak juga dia faham aku. Sebab tu tanya juga soalan pelik. Itulah. Lagi satu, perempuan ni dia suka berfikir banyak benda tau. Perasan tak? Okay. Lagi satu, perempuan kalau perasan kalau perempuan ni dia kalau dia buat satu benda, dia boleh buat benda yang lain. Kalau lelaki dia lain. Lelaki kalau kita suruh masak Maggi, Maggi tu dia menghadap 15 minit. Kalau perempuan dalam 15 minit tu dia boleh buat macam-macam. Ya, betul. Dia sebab tu lelaki tu direct itu je. Macam perempuan kau nak sana sini. Itulah. Okay, cakap pasal Maggi ni ataupun perempuan boleh buat banyak benda dalam satu masa ni. Ada satu kajian ni daripada pakar neuropsikologi sendiri. Profesor Ruben Gur nama dia. Allah sah sebut. Dia ada buat satu kajian tau. Lelaki ni dalam keadaan rehat, dalam keadaan rehat dia ada pasang kajian dia pasang yang elektrik otak tu kan. Dia kata 70% aktiviti elektrik otak tu berhenti untuk otak lelaki. Tapi untuk perempuan pula dalam situasi yang sama 90% bergerak. Wow. Jadi tak dapat dinafikan. Okey, baru tahu. Masa dia rehat ke masa dia tidur? Waktu dia rehat je. Rehat macam tenang. Tak ada buat apa-apa pula. Lelaki dia boleh berhenti tak ada berhenti. Tapi perempuan ni still bergerak lagi. Sebab itu memang tak dinafikan. Perempuan tengah masak boleh sedia kain lah, boleh jaga anak lah, boleh nak tidurkan anak lah sementara tu. Tapi kalau lelaki tengah masak je dah sampai habis. Tapi kan okay, saya rasa kejap ada lagi ni. Okay. Dipersilakan. Apa dia? 90% yang Mimi cakap tadi tu, saya rasa sebab itulah perempuan complicated. Sebab time dia rehat pun dia fikir macam-macam. Fikir, contohlah masa kita nak live hari ni kan, semalam kita dah tahu kita nak live hari kan. Tapi kita tak boleh tidur lah tadi. Kita dah fikir apa nak buat dia cakap ni. Bila dia terlalu penat berfikir. Dia kan menangis bila lelaki tanya kenapa, tak tahu. Dia macam tu. Betul lah. Alamak kena. Okay, next question. Nak tidur ni, besok aku. Aduh, yang.
Okay, ada soalan daripada Instagram ni. Dia soalan dia macam ni, kenapa perempuan selalu overthinking? Saya rasa macam dah terjawab lah dengan statistik tadi tu kan, kajian tadi Yang sama sebab tu. terlampau banyak urat-urat dalam kepala otak perempuan ni yang menyebabkan dia boleh buat kerja dalam satu masa. Itulah agaknya yang kenapa perempuan selalu overthinking. Tapi lelaki ni dia straight je. Macam tu je. Okay. Seterusnya, kenapa perempuan selalu nak menang? Pun dah dijawab tadi. Mungkin sama soalan ni, kenapa perempuan rasa nak betul je? Ke ataupun ada lagi komen-komen? Alamak, ada soalan dari Twitter pula. Wow. Kenapa lelaki Multitask. menjadi betul atau menjadi Semua tempat dibuka. Tak jelas ni. Okay, saya ulang soalan daripada Twitter pula. Yang apa ni, yang tadi tu Instagram tu dah habis sebab saya rasa sama je soalan dia. Yang ni soalan dari Twitter ni, kita ambil dah satu. Kenapa lelaki kena pilih antara menjadi betul atau menjadi bahagia? Kenapa tanya kita orang yang perempuan ni? Okay, anda rasa kenapa? Yang kenapa betul lelaki kena atau pilih bahagia? Kalau lelaki pilih betul, dia akan hadap kemarahan perempuan tu. Sebab perempuan kan nak betul. Simple. Simple sangat. Perempuan dia nak betul. So lelaki kena mengalah. Mengalah hanya lelaki akan mendatangkan kebahagiaan lelaki. Sebab perempuan tu kena senyum. Betul. Dan Ustazah Asma juga pernah kata, isteri ni adalah cuaca dalam rumah tangga. Jadi kalau rasa ya betul, kalau cuaca isteri buruk, habislah rumah tangga kita pun tukang balik. Mendung je, macam tu lah. Okey, jadi kita pun macam dah lewat dah ni. Ada baki lagi 10 minit. Saya nak kesimpulan lah. Kesimpulan daripada siapa nak mula dulu ni? Okay, she pula. Ashiki Azami. Apa kesimpulan yang boleh dibuat ni? Adakah anda setuju dengan statement perempuan ni complicated? Macam manalah, apa nasihat? Ataupun apa nasihat saudara Ashiki untuk lelaki supaya dapat memahami wanita-wanita ni? Okey, saya ada dua nasihat. Okey, yang pertama nasihat saya itu untuk perempuan, yang kedua nasihat saya untuk lelaki. Yang perempuan tu, kita atau tidak, itu adalah pilihan kita. Okey, kita nak jadi orang yang complicated ke, kita nak jadi orang yang simple. Sebab lawan complicated tu kan simple. Kalau kita pilih complicated, kita akan menghadap jugalah masalah yang complicated. Tapi kalau kita pilih simple, masalah yang kita hadapi pun mudah dan tak banyak sangat. Kalau complicated kan banyak masalah timbul. Macam baju tadi, kalau tak ada baju nak pakai, esok dah tengok Shopee nak pergi apa pula. Lepas tu kalau untuk lelaki, saya rasa kalau dia nak hadap orang yang complicated ni, lelaki kena jadi complicated juga. Alamak, takut tak terurus. Tak boleh. Tak, lelaki adalah tak boleh juga. Kesian juga lelaki. Nampak tak aku complicated sekarang? Obviously she dapat. Tak, yang penting aku rasa bagi orang perempuan tu tak payah jadi terlalu complicated lah. Sebabnya, balik daripada Islam. Allah, Ustazah dah datang lah. Islam, kita mesti ada takwa kan. Bila takwa tu, puncaknya adalah akhlak. Jadi kita kalau seorang yang berakhlak baik, berakhlak mulia, good attitude, dia tak akan jadi terlalu complicated. Akan rasa tak menyusahkan orang macam tu lah. Tapi saya faham perempuan kadang-kadang nak rasa dihargai. Cuba buat rasa nak dihargai tu in a simplest way. Yang paling mudah sekali lah untuk kesenangan semua orang. Ikut dari saya. So pesanan saya, choose yourself to be complicated or not. Statement yang saya rasa sangat menarik dan boleh diaplikasikan oleh semua orang. Cuma saya ada sedikit
tips lah untuk saudari Ashikin. Bagaimana terlampau complicatednya nak memikir baju apa nak dipakai setiap hari. Saudari Ashikin ikut tips ni. Wah. Dari segi psikologinya kita ada aura warna tau. Ada aura warna. Jadi hari Isnin warna putih, hari Selasa warna pink atau purple, hari Rabu warna biru, hari kuning atau orange, hari Jumaat warna hijau. Bila kita dah set macam tu, kita tak pening tau. Oh hari ni nak pakai baju apa kan. Jadi skop kita dah jadi kecil. Hari ni baju warna putih. Okey, mana baju aku warna putih? Itu je yang aku ambil. Macam tu. Saya pernah nampak lepas tau. ni boleh. Pernah nampak pasal Boleh warna tu aplikasi. hari kan. Ya betul. Tapi rasa kadang-kadang contohlah Ini pun memang contohlah hari Isnin warna merah kan. okey. Isnin putih. Baju merah kita tu tak cantik. Macam mana? Masih lagi. Ini memang complicated. Itu problem satu. Yang keduanya, kalau nak pakai warna merah ataupun pink, nak pink mana? Pink pekat ke pink cair? Tak boleh. Lepas tu nak matching dengan tudung. Itu pun jadi masalah yang kedua. Masalah sampingan. Belum masuk kasut lagi. Sebab tu janganlah jadi Tapi complicated. perasan tak kalau perempuan ni dia ada pink, merah jambu, ada merah jambu pula, ada maroon lah, ada warna merah itulah. Kalau kuning langsat, kuning cair, kuning diraja, kuning itu, kuning ini. Lelaki kuning je lah, biru je lah. Kita ada baby blue lah apa. Okay. Ada satu kajian lagi kan, banyak betul lah research kan. Profesor. Perempuan ni Bagus sebenarnya dia terdiri pada, perempuan kan ada 2 kromosom kan. XX, 2 kromosom X kan. Itu perempuan. Jadi sebenarnya kromosom X ni yang produce sel berwarna tu. Sebab tu kenapa perempuan dia boleh nampak warna tu lagi macam banyak. Ada kuning langsat, ada hijau apple. Tapi kalau lelaki satu je, biru je. Hijau je. Nampak tak? Itu beza dia. Okey. Sedikit lah info tambahan tadi tu. Saya dah jumpa dah yang Syamimi cakap tu. Nampak tak? Alamak. Alah. Tak nampak Nampak tak perlu kot. Tak nampak. Alah, semangat nak tunjuk. Tak apa, boleh google sendiri. Okay, boleh google sendiri, betul. Jangan jadi complicated. Alamak, okay. Dia usaha lagi tu nak tunjuk. Bukan. Nak tengok line. Apa ni? Besok terkeluar, belum pada masanya lagi. Okey, Cik Zeha, dengar tak suara saya? Ya, dengar. Okey, Zeha, sebagai kesimpulannya, apa nasihat kepada semua wanita-wanita di luar sana dan juga para lelaki mengenai isu ni? Perempuan ni complicated, betul ke tidak? Apa nasihat dia? Okey, dipersilakan. Okay, apa saya boleh katakan, perempuan ni macam mana simple, macam mana jenis redah je dia mesti akan ada sifat complicated. So dia kena well behave, dia kena pandai kontrol diri dia, emosi dia. Dia complicated ni bukan sebab apa pun, sebenarnya more kepada emosi dia je. Itu je, sebab complicated ni kalau kita perasan dia jenis touching, dia jenis suka meremehkan satu benda, dia nak, contohlah paling simple, nak diet tapi suka makan. Okay, macam tu kan. Dia cuba complicatekan keadaan. Padahal benda tu simple. So, apa saya boleh katakan, kalau rasa kita tak boleh urus diri kita sendiri, minta pendapat orang. Rendahkan ego. Tu je saya boleh katakan lah. Sebab complicated ni, dia bermain dengan konsep ego jugalah. Dan untuk lelaki yang berhadapan dengan perempuan yang complicated ni, satu perkara yang dia perlu utamakan adalah sabar. Memang kena sabar. Tapi sekali-sekala kena tegur. Tapi tegur dengan cara yang betul. Janganlah pergi tengking. Perempuan dah tengah dia complicated, tengah emosi. Pergi tengking dia, tak jadi singa. So, sama-sama jadi matang dalam setiap situasi lah. InsyaAllah. Macam cakap dengan diri sendiri pula. Macam cakap dengan cermin. Saya dengar. Jangan Dia risau. macam tu. Bukan masa macam bila kita cakap tu macam kita cakap dengan diri sendiri tau. Sebab kita Awak buat. kena balik lah. Aduh, ada yang dah terkena.
Okey, jadi kesimpulannya lah kalau daripada saya sendirilah daripada saya sendiri untuk perempuan di luar sana bukan untuk statement perempuan the gadis complicated atau tidak ni bagi saya tidak bersetuju sepenuhnya lah perempuan yang complicated sebab ada je yang saya jumpa pemikiran dia lebih kepada macam lelaki juga, terlampau simple. Dia pun kena direct juga. Tak boleh nak pusing-pusing ke kona-kona ke, tak boleh. Tapi saya juga tidak menidakkan yang perempuan ni complicated. Dan sebagai seorang wanita yang dah ada housemate lelaki, kan, yang dah ada housemate lelaki, saya rasa lelaki pun ada complicatednya juga. Dan tak tahu kenapa saya rasa suami saya lagi complicated pada saya. Minta maaf para lelaki yang baca dan minta maaf kat lelaki aku. Aduh ya. Surga di mana? Dia macam individu lah, individu punya. Dan macam betul lah Syikin cakap tadi, kita yang memilih sama ada nak jadi easy going ataupun nak jadi complicated. Itu semua terserah pada diri kita sendiri. Apa yang penting adalah komunikasi. Jadi nasihat saya pada wanita dan juga lelaki di luar sana, banyakkan berkomunikasi dalam apapun situasi, tak kisah dengan bos kita ke, dengan anak-anak buah kita ke, ataupun dengan pasangan kita sendiri. Betul-betul. Okay, jadi pun dah sampai ke penghujungnya. Tak ada lagi lah soalan-soalan lain, dan kalau mana tak sempat nak dijawab tu, saya minta maaf. Terima kasih kepada semua penonton-penonton kita hari ini. Alhamdulillah dapat luangkan sedikit masa bersama kami. Okay, saya harap dengan perkongsian yang serba sedikit ni dapat membantu para lelaki di luar sana untuk memahami lagi macam mana perempuan, supaya perempuan ni juga dapat orang kata bagi kerjasama yang baik dengan lelaki ni. Bukan nasib kita je yang nak betul ke. Jadi kena banyakkan perbincangan, banyakkan komunikasi. Kita punya live malam ni dengan satu persoalan. Okay, persoalannya adalah Tak boleh jawab Persoalan untuk kami berdua ke? tapi tak perlu jawab tak perlu jawab. Okey, tak nak jawab pun. Okey. Penonton nanti. Kita bagi Fikir sendirilah. Kenapa? Fikir sendirilah Fikir sendiri. Ya, betul. Untuk renungan kita masing-masing lah. Okay, soalan saya ni macam ni. Kenapa perempuan ni rambut sehelai yang sekecil-kecil rambut tu pun dia boleh nampak dekat baju suami dia, tapi dia boleh terlanggar pagar depan rumah tu yang bawa kereta. Pagar yang besar tu dia boleh langgar, tapi rambut sekecil-kecil rambut tu dia boleh nampak. Kenapa jadi macam tu? Jadi itu saja pada saya, dan itu adalah soalan yang perlu kita renung-renungkan. Ada sedikit teka-teki. Salam akhir, salam Ramadan dan Assalamualaikum. Zeha boleh bagi salam. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum.